Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang ke YouTube channel saya, Nurbaiti Channel. Dan untuk yang baru datang ke channel saya ada buat video tentang Eco Shop Haul dan juga kedai runcit. Setelah sekian lamanya, saya akan buat video tentang kedai runcit balik. Tapi saya akan buat sikit-sikit je lah dulu yang mana sempat. Sebab sekarang ni saya dah tak kerja dekat kedai runcit mak saya. Jadi sesekali saja saya akan balik dan tengok keadaan kedai di sana lah. Dan sekarang ni mak saya seorang je lah yang handle kedai tu. So saya dah terima banyak komen tentang kedai runcit. Ada yang minta video keadaan kedai runcit masa PKP ni, waktu lockdown ni. Ada juga yang minta bagi cara dari awal sampai habis, dari sebelum buka kedai runcit sampailah tengah buka kedai runcit, proses dia macam mana. Ramailah yang minta, tapi selo-selo sebab saya tak dapat balik selalu ke rumah. Jadi yalah, saya cuba yang terbaik untuk memenuhi permintaan semuanya. Sambil-sambil saya tunjuk video ataupun gambar-gambar kedai runcit mak saya yang sebelum ni dan juga yang sekarang ni. Sebab hujung tahun lepas ada buat renovation sikit untuk luaskan kedai sikit. Jadi ada perubahan sikit lah dari segi susunatur semua tu. Jadi saya akan selingkan sikit lah gambar ataupun video keadaan sebelum dan juga keadaan selepas. Tanpa lengahkan masa, jom kita mulalah sesinya. Okey, untuk video kali ni saya hanya fokus untuk soalan-soalan yang ditujukan di YouTube channel saya, di komen, bahagian komen section. Saya akan banyak menjawab kepada soalan-soalan tersebut. Jadi dalam video ni memang tak banyak sangat konten-konten yang penting berkaitan dengan kedai runcit. Tapi siapa yang nak tahu info-info tertentu tu, bolehlah follow up dari awal sampai habis video ni supaya dapat sedikit sebanyak info berkenaan kedai runcit yang dijalankan sepanjang musim lockdown ni. Okey, pertama kali mak saya dah buka kedai runcit hampir 7 tahun. Kalau saya tak silap 7 tahun. Jadi sepanjang 7 tahun ni dah banyaklah turun naiknya, tapi kebanyakannya meningkatlah. Kami semakin menaik, semakin meningkat bisnesnya. Cuma kalau dari segi lockdown, ada dua kategori lockdown. Lockdown yang tahun lepas dan juga lockdown yang tahun ni. Okey, lockdown pertama kali yang tahun lepas, ada yang bertanya, tunjuklah video macam mana keadaan masa lockdown. Okey, sebelum saya tunjuk video, saya akan cerita dululah keadaan lockdown masa tahun lepas. Saya memang tak sempat record video waktu tu. Memang semua orang masa tu duduk. Semua orang masa tu duduk dekat rumah. Saya pun tak boleh balik rumah parent masa tu. Jadi masa lockdown tahun lepas, berdasarkan cerita yang mak saya cerita dekat saya, masa lockdown tu disebabkan ramai orang takut nak keluar ke pekan untuk beli barang dapur. Jadi diorang, option pertama diorang ialah datang ke kedai runcit yang berdekatan dengan kawasan rumah lah. Dan untuk yang baru kenal saya ada buka kedai runcit di kawasan perumahan. Okey, betul-betul kat kawasan perumahan. Jadi kedai runcit tu memang dekat kawasan perumahan lah. Kebetulan juga depan rumah mak saya tu memang kawasan kosong, kawasan yang lapang. Jadi kat situlah mak saya buka kedai berhadapan dengan rumah. Bukan betul-betul dekat rumah, tapi berseberang dengan rumah. Seberang jalan sikit je, jalan laluan depan rumah tu lah seberangnya mak saya buka kedai dekat situ. Jadi kedai mak daripada pintu coklat ni sampailah ke pintu warna oren kat depan sana tu. Okey, so berhadapan rumah macam tu. Berhadapan rumah macam tu, dan memang kawasan taman lah kat sini. Kawasan taman lama kat situ. Okey, so ni saya tangkap gambar dia dalam kereta je lah. Okey, tu saja. So sampai tepi ni. Okey, sampai tepi ni. Tu sampai kat belakang tu. Sampai kat zinc tu. Okey, yang bahagian tepi ni, dalam ni hanya store je lah, barang store. Semua orang akan tumpu untuk datang ke kedai runcit. Jadinya masa lockdown tahun lepas memang dapat banyak income, jualan dapat banyak masa lockdown tahun lepas. Sehari tu memang boleh dapat jualan cecah 3,000 ataupun lebih masa tu. Jualan runcit masa tu lah. Jualan di kedai runcit, bukan jualan runcit saja, jualan di kedai runcit disebabkan penduduk takut untuk keluar ke pekan. Macam tu lah kisahnya.
Okey, jadi masa tu pun buka kedai dibenarkan dari pukul 7 pagi sampai 7 malam kalau tak silap. Jadi memang pukul 7 malam tu dah tutup kedai. 8 pagi macam tu kot mak saya buka kedai dan iyalah masih dapat jualan sebanyak tu, sebanyak 3,000, lebih kurang 3,000 lah. Okey, itu kalau masa lockdown pertama. So masa lockdown kedua yang sekarang ni yang bermula bulan Jun, awal Jun hari tu. Okey, masa lockdown kedua ni disebabkan ramai penduduk dah macam lali dengan musim lockdown ni. Jadi ramai yang dah berani ke pekan. Jadi jualannya tak sebanyak macam dulu. Dan ditambah pula ada lagi pesaing-pesaing kedai runcit di berdekatan kawasan perumahan tu. Jadi jualan tu akan berkurang, tapi jualan tu masih sama macam jualan masa sebelum lockdown. Maksudnya kalau sebelum lockdown tu jualan setiap hari sekitar 1,500 ke 2,000. Sama juga masa lockdown ni jualannya macam tu juga. Dia tak lebih, dia tak dapat nak lebih sebab dah ramai pesaing, dah pelanggan pun dah banyak pilihan kedai kan. Okey, tu keadaan masa lockdown lah. Di kedai kami akan ikut SOP lah, yang mana bila beratur kena ada jaga jarak, kena pastikan pelanggan pakai mask muka. Kalau tak, nanti polis yang datang buat ronda tu akan marah kami. Jadi memang nak tak nak kena ikut SOP lah. Dalam masa yang sama juga, walaupun kami diminta untuk pesan kepada customer, pelanggan untuk pakai mask, untuk tulis nama ataupun scan MySejahtera, ada je yang macam degil ataupun yang macam tak mau terima. Jadi akan ada isu lah sikit-sikit dekat situ. Tapi yelah, kebanyakannya okey. Tapi ada jugalah yang macam segelintir yang macam tak ikut SOP tu. Itu memang normal lah, kau orang kata dekat semua tempat memang ada. Tapi yelah, dalam masa sama kita kena tegas jugalah dekat pelanggan kan. Mak saya tu dah selama 7 tahun dah buat bisnes, makin membesar lah daripada keluasan daripada keluasan 7 kali 11 kaki lebih kurang, dan sampailah dah makin besar, dah lebih kurang 4 ke 5 kali ganda daripada 7 kali 11 kaki tu. Saya tak pasti ukuran sebetulnya. Dan daripada keluasan yang berkali ganda tu, ada separuh dibahagikan kepada store sahaja, separuh lagi bahagian kedai untuk orang beli barang tu lah. Okay, Assalamualaikum. Sekarang saya ada dekat depan kedai mak saya. Kejap So ni suasana depan kedai mak. Okey, ni pintu masuk. Dekat belakang pintu ni ada kawasan kedai juga sampai situ. Tapi situ macam store lah. Kedainya sampai kat pintu ni. Okey, dari sini sampai kat pintu tu. Okey, jom kita masuk. Ni yang baru lah kedainya. Okey, kemudian ada juga yang bertanya dari segi nak tengok gambaran kedai kalau buat dekat rumah. Tapi sebenarnya memang kedai ni bukan buat betul-betul dekat rumah. Kedai ni buat berhadapan di luar, di hadapan seberang rumah. Jadinya memang dari segi nak bina kedai tu pun bukanlah daripada 100% daripada batu. Ada campuran lah juga daripada zinc, daripada batu juga sikit, kayu. Macam adalah siapa pernah selalu tengok video saya kedai runcit, memang akan nampak saya akan shot daripada depan kedai. Saya akan masuk ke dalam kedai. Saya ada tunjuk dari depan kedai macam mana keluasan panjang dia tu. Lepas tu kemudian ada juga yang tanya dari segi dokumen untuk disediakan masa kedai runcit tu, masa buka kedai runcit. Ada juga yang tanya kalau selain pada kedai runcit macam mana. Saya minta maaf, saya memang tak dapat kongsikan kalau selain daripada kedai runcit sebab memang saya tak tahu. Dan kalau nak tahu tentang selain kedai runcit, mungkin boleh cuba Google ataupun YouTube ataupun dalam Facebook. Ramai dia yang share. Saya pasti ada je yang share. Okey, ada juga yang komen berapa modal sekiranya nak terus buka besar macam yang sekarang saya buka ni. Kalau yang tu saya boleh bagi anggaran besarnya lah. Saya tak boleh bagi anggaran secara keseluruhan sebab kedai runcit mak saya ni secara sikit mak saya top up modal, bulan ni top up modal lagi. Jadi kalau sebulan sekarang ni saya boleh anggarkan, saya boleh katakan 10,000 ke atas lah modal tu mesti ada, 10,000 ke atas untuk
dapatkan stok yang banyak, lebih kurang macam sekarang. Tapi kalau ikutkan tu lebih 10,000 lah, saya tak ingat. Bukan saya tak ingat, saya tak tahu nak kira-kira macam mana sebab saya saya tak handle bahagian akaun kedai runcit mak saya tu. Mak saya sendiri yang handle, jadi saya memang tak tahu. Kalau nak buka kedai runcit, saya syorkan macam yang saya pernah bagi tahu cara-cara nak buka kedai runcit. Kita kena ada plan. Yang pastinya pada mulanya kena pastikan kawasan tu strategik, dan sebolehnya lah jangan apply loan, jangan buat pinjaman semata-mata nak buka bisnes kedai runcit. Kerana buat bisnes apa pun kita tak jamin bisnes tu akan terus maju. Walaupun kita ni nekat, walaupun kita ni nekat, kita ni ada semangat yang kuat nak teruskan bisnes, tapi yang tentukan jualan kita masuk tu customer. Jadi benda ni kita memang tak pasti, tak boleh nak confirm kawasan tu akan banyak sambutan ataupun tak. Jadinya cuba dengan modal yang kecil dulu, secara sikit. Setiap kali customer datang tanya barang ni ada ke tak, barang tu ada ke tak, benda-benda tu lah kita top up masuk. Kecuali kalau barang tu bukan tak relevan, tapi kecuali barang tu bukanlah yang sesuatu yang orang selalu beli. Kalau benda tu sangat rare, sebolehnya jangan beli banyak teruslah stok yang macam tu, sebab kadang-kadang seorang tu je yang beli, seorang customer tu saja yang beli. Jadi stok tu akan rotate lambat lah, dia akan rotate modal lambat dan take time untuk habis terjual. Jadinya kalau nak jual barang tu, make sure barang tu yang barang customer memang selalu beli dan ramai yang akan beli produk tu. Okay, ada juga yang tanya dari segi pembekal ataupun supplier, ada ramai ataupun satu tu je. Okay, untuk kedai mak saya dan saya perhatikan lah, kita tak boleh nak tetap pada satu pembekal saja, sebab tak semestinya satu pembekal ni ada semua benda tu. Jadinya kita memang terpaksa ada banyak supplier, ada banyak pembekal. Dan pastikan kita tak keliru, kita tak tertukar, kita tak pening lah dengan pembekal-pembekal yang banyak nanti ni. Macam mak saya memang ramai pembekalnya, boleh katakan lebih 10 jenis pembekal. Ada pembekal yang jenis runcit, ada pembekal yang jenis produk brand, ikut brand. Macam contoh jenama air kotak Yos ke, Marigold ke, kebanyakannya ni pembekal-pembekal yang berbeza. Contoh lagi susu tepung Dutch Lady, dia ada pembekal masing-masing, dan memang nak tak nak memang kena ada lebih daripada satu pembekal. Selain pada tu, ada juga satu pembekal ni ada semua jenis, tapi tak semuanya ada. Macam contohlah, ada pembekal ni dia boleh supplykan pelbagai jenis alat tulis. Jadi dia tak payah ikut brand lah, yang pasti lengkap semua jenis alat tulis ada. Tu boleh juga kita kategorikan sebagai satu pembekal, tapi ialah dia pembekal yang tak bekalkan semua benda. Contoh, walaupun dia bekalkan alat tulis, dia tak bekalkan barang runcit macam bawang, beras, semua tu. Jadinya memang kena ada lebih daripada satu pembekal. Okay, ada juga saya perasan dekat komen-komen dia cakap kalau nak buka kedai runcit ni perlu mental dan fizikal kuat. Ya, betul. Nak buka kedai runcit memang fizikal, mental kena kuat sangat. Dan rajin. Maksudnya kat sini, kalau lah kita macam jenis mudah rasa penat, mudah rasa rimas bila orang ramai, kita memang tak boleh lah, tak sesuai lah untuk buat bisnes kedai runcit ni. Sebab kalau kedai runcit biasanya memang memang akan ada time, memang akan ada masa, customer akan datang berpusu-pusu, customer akan datang sekaligus ramai tiba-tiba. Dia macam ada musim tau. Okay, selain pada tu, kalau nak buka kedai runcit ni memang kena rajin. Sebab kita nak make sure kedai tu sentiasa tersusun, kita nak make sure kedai tu sentiasa ada stok barang, dan kita nak make sure kedai tu
ikut waktu pelanggan keluar. Contohnya kalau waktu pagi pelanggan akan keluar untuk cari barang dapur tau. Bila dia orang beli barang basah, kalaulah katakanlah dekat kawasan berdekatan kedai runcit tu ada pasar ataupun ada kedai jual ikan ke, seeloknya buka kedai runcit seawal macam tu, sebab biasanya suri rumah ke siapa-siapalah dia keluar untuk beli ikan, alang-alang tu dia akan beli kedai runcit juga. Jadi dia akan beli di kedai runcit juga. Jadi memang kena buka waktu yang sesuai, yang sama dengan selaras dengan benda tu lah. Selain pada tu, kalau waktu nak tutup kedai pun ikutlah. Kalau lah sebulan pertama tu kita buka kedai sampai pukul 8 malam, tapi dah pukul 7 ke 8 malam tu sunyi je, tak ada orang dah. Better tutup awal je lah. Maksudnya memang dah tak ada orang nak kasi waktu tu. Okey, kebanyakan kawasan kat sini, kawasan kat sini kebanyakannya sama je lah, tak ada perubahan. Hanya dekat kawasan sini je banyak perubahan, banyak penambahan. Ini pun ada lagi barang. Ni kebanyakan ruang runcit lah belah sini. Kebanyakannya ruang runcit. Okay, so itu saja video berkenaan kedai runcit mak saya yang terbaru, yang paling latest, yang suasana yang sekarang lah, musim Covid ni. Jadi masa yang saya datang tadi ni pun tak berapa ramai customer, tapi selalunya dia akan ramai awal-awal pagi tu ataupun lewat-lewat petang sebelum maghrib macam tu, sebab biasanya orang baru nak keluar kerja ataupun baru nak balik kerja, sebab tu ramai. Okay, jadi waktu-waktu lain tu orang banyak duduk rumah lah kot. Biasanya saya pun tak tahu. So tu je. Jumpa lagi dekat video lain. Bye. Assalamualaikum.